Alright, baiklah. Hari ni kita nak tengok muka surat 13, buku teks jilid 2. Okey, jika harap semua dah buka Okey, pada minggu lepas, iaitu hari Jumaat, kita dah masuk selepas pada pecahan, kita dah masuk perpuluhan. Okey, kita dah masuk perpuluhan. Uh, kita tukarkan daripada pecahan per 10 kepada perpuluhan. Okey. Okey, Cikgu harap kamu ingat lagi lah kan. Yang pecahan per 10 tu macam mana kita nak tukar kepada perpuluhan. Cikgu tunjuk balik lah. Okey. Daripada contohnya daripada sini 2 per 10 tukar jadi perpuluhan, jadi sifar perpuluhan 2. Cikgu bukan surat berapa? Sekarang muka surat 11. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi Travis. Buka buku teks muka surat 11 Cikgu ulang sikit bahagian perpuluhan. Okey, daripada 2 per 10 kita jadi sifar perpuluhan 2. Kalau 4 per 10 jadi sifar perpuluhan 4. Kalau 6 per 10 jadi sifar perpuluhan 6. Kalau 9 per 10 jadi sifar perpuluhan 9. Okey, semua ada sifar perpuluhan. Kemudian dia ambil nombor yang di bahagian pengangka ni, letakkan di belakang titik perpuluhan. Itu cara kita nak ubah daripada pecahan kepada perpuluhan. Okey. Itu yang minggu lepas lah yang kita belajar. Okey, sekarang kita tengok muka surat 13. Cikgu ada bagi latihan kan ni. Cikgu tak sempat lagi nak semak sebab cikgu sibuk dengan minggu panitia minggu ni. Minggu ni merupakan minggu panitia matematik. Okey, ada dapat ni kan. Dah cikgu kelas dah masukkan video tu kan. Ada video matematik tu. Okey. So minggu ni akan ada quiz. Quiz menggunakan Google Form. Okey, tahun 2 akan berlangsung pada hari Selasa, cikgu tak silap. Okey, hari ni quiz untuk tahun 1. Esok ada quiz untuk tahun 2. Nanti cikgu akan masukkan link dalam grup kelas. Kamu boleh join. Siapa dapat markah 80 ke atas, dia akan dapat sijil. Macam tu. Dia soalan quiz dia soalan matematik yang asas je. Tambah, tolak, darab, bahagi. Itu saja. Okey, jadi cikgu harap ramailah boleh join quiz tu. Okey. Okey. Jadi minggu ni kita nak masih lagi dalam tajuk pecahan dan perpuluhan. Okey. Kita sambung kepada banding perpuluhan. Okey, dalam banding perpuluhan ini maksudnya macam banding pecahan lah. Okey, kita bandingkan pecahan kan. Sama je macam banding pecahan. Okey, dalam gambar ni dia tunjuk guru ni tengah ajar kan pecahan. Manakah yang lebih kecil? Perpuluhan, sorry. Dia tengah ajar perpuluhan. Manakah yang lebih kecil? Sifar perpuluhan 2 atau sifar perpuluhan 4? Jadi macam mana kita nak tahu bentuk sifar perpuluhan 2 dan sifar perpuluhan 4? Kita kena lukis lah. Sifar perpuluhan 2 ni sama dengan Okey, sifar perpuluhan 2 ni dia sama dengan 2 per 10. Okey. Sifar perpuluhan 4 pula sama dengan 4 per 10. Jadi sebab itu, nampak ke cikgu lukis tu? Tak tebal sangat pen cikgu Cikgu ubahkan line dia. Bagi tebal sikit. Bukan. Pilih yang tebal lah. Ini. Okey. Sifar perpuluhan 2 sama dengan tak nampak ke? Patut cikgu ambil merah. 2 per 10. Kalau sifar perpuluhan 4 sama dengan 4 per 10. Okey. Jadi sebab itulah cikgu ni dia lukis. Dia lukis bentuk ni pecahan ni. Kan macam pecahan yang kita belajar kan. Dalam ni 2 per 10 maknanya
2 bahagian berwarna hijau dan ada 10 bahagian semuanya. Okey. Manakala sifar puluhan 4 pula ada 10 bahagian semuanya dan 4 bahagian tu diwarnakan dengan warna kuning. Okey, jadi mana satu yang lebih besar? Lebih kecil? Sifar perpuluhan 2 atau sifar perpuluhan 4? 4. 4. Yang lebih kecil bukan besar. Dua. Sifar perpuluhan 2. Okey, bagus. Yang ni yang lebih kecil lah sebab dia sikit je, nampak hijau ni sikit je 2 bahagian saja. Yang kuning ada 4 bahagian. Okey. Jadi apa yang kamu kena tahu? Kamu kena tahu macam mana nak tukarkan sifar perpuluhan 2 kepada 2/10. Lepas dah ada 2/10, kamu kena tahu macam mana nak lukis ni bentuk pecahan tu lah, bentuk gambar tu lah. Macam mana kamu kena tukarkan kepada 2 kali tukar. Barulah kamu boleh bandingkan. Okey. Tak apa, kita buat pelan-pelan. Okey. Selain itu, selain kita nak buat kita boleh lukis, kita juga boleh gunakan garis nombor. Okey. Okey. Garis nombor ni, ni dia sesuatu yang barulah untuk kamu ni. Sebabnya kita selalu belajar dalam tu ada, dalam garis nombor kita ada sifar, lepas tu terus satu kan. Okey. Jadi dekat mana kedudukan sifar perpuluhan 1, sifar perpuluhan 2, sifar perpuluhan 3? Okey, sifar perpuluhan tu dia lebih kecil daripada 1. Dia di antara sifar dengan 1. Okey. Mana dekat sini ada sifar perpuluhan 1, sifar perpuluhan 2 sampailah sifar perpuluhan 9. Lepas tu baru jadi 1. Okey. Nampak? Sifar perpuluhan ni dia lebih kecil daripada 1. Okey, jadi kalau nak susun dia, kena susun macam dalam gambar ni lah. Dia okey, dia tak mula daripada sifar, dia mula daripada sifar perpuluhan 4, sifar perpuluhan 5, sifar perpuluhan 6, sifar perpuluhan 7, sifar perpuluhan 8, sifar perpuluhan 9 dan seterusnya 1. Lepas tu nanti dia akan boleh sambung lagi ni. Yang ni kamu tak belajar lagi lah, tapi cikgu saja nak cerita je lah. 1 lepas tu dia akan jadi 1/1, 1/2 sampailah hujung nanti baru jadi 2. Macam tu bila ada sifar perpuluhan ni. Okey. Jadi kamu boleh guna cara garis nombor ini ataupun guna lukisan yang atas ni tadi. Pada cikgu lebih suka guna lukisan ni lah. Sebab lukisan ni lebih jelas nampaknya. Kalau garis nombor ni, kalau tersilap letak nombor kan dah salah. Okey. Okey. Kita tengok semut ni, dia kata apa? Apakah perpuluhan yang lebih besar daripada sifar perpuluhan 5 tetapi lebih kecil dari sifar perpuluhan 9? Kalau soalan macam ni, kita kena tengok garis nombor. Okay, dia kata apa? Apakah perpuluhan yang lebih besar daripada sifar perpuluhan 5? Okey, ni sifar perpuluhan 5 tapi lebih kecil daripada sifar perpuluhan 9. Ni sifar perpuluhan 9. Okey. Jadi berapa banyak perpuluhan yang kita ada dekat sini? Lebih besar pada sifar perpuluhan 5, lebih kecil daripada sifar perpuluhan 9. Okey, jadi nombornya di antara sini. Jadi ada 3 lah. Ada 1 yang ini nombor 1, ini nombor 2, ini nombor 3, iaitu sifar perpuluhan 6, sifar perpuluhan 7 dan sifar perpuluhan 8. 3. 3 nombor, 3 perpuluhan di situ ya. Sebab dia kata lebih besar daripada sifar perpuluhan 5, lebih kecil daripada sifar perpuluhan 9. Jadi nomornya di antara sifar perpuluhan 5 dengan sifar perpuluhan 9 ni lah yang dah cikgu buat ni. Sebab itu cikgu keluarkan 3 nombor dekat situ. 3 perpuluhan dekat situ. Okey. Okey, boleh faham setakat ni? Faham. Okey, bagus. Faham. Okey.
Oh, itu je. Banding pecahan dan perpuluhan. Okey, tak apa. Ini nanti cikgu akan minta kamu buat latihan ni lah. Latihan ini tentukan lebih kecil atau lebih besar. Okey, ini nanti buat Kita terus masuk ke banding pecahan dan perpuluhan. Okey. Banding pecahan dan perpuluhan. Ini tadi sebelum ni kita banding pecahan saja. Lepas tu kita banding perpuluhan saja. Sekarang kita kena banding pecahan dan perpuluhan. Sebenarnya benda ni sama je. Sebabnya pecahan tu adalah perpuluhan tu adalah bentuk lain bagi pecahan. Dia adalah benda yang sama cuma bentuk yang berbeza. Itu saja. Okey. Banding pecahan dan perpuluhan. Okey, yang manakah lebih besar? Okey, ini cikgu kata tadi. Kita kena tahu macam mana bila dalam keadaan perpuluhan kita nak tukar kepada pecahan. Okey, bila dalam keadaan pecahan kita nak tukar kepada perpuluhan. Kita kena tahu dua-dua tu. Tapi cikgu dah ajar kan sebelum ni. Cuma kita kena mantapkan lagi lah sekarang ni. Okey, ya saya. Kau apa? Ni. Ha? Kau apa? Aidil baru buka ke apa? Kau apa ni? Buku surat 14. Tadi pun masuk cikgu. Ada tadi, dah lama dah ada tadi. Eh, Okey, jadi okey dia bagi dua nombor yang berbentuk berlainan, iaitu satu dalam pecahan yang cikgu bulatkan ni 3/10, satu lagi dalam perpuluhan, 0.7. Okey. Dia tak ada masalah untuk 3/10 ni. Dia masalah untuk 0.7 ni. Okay, 3/10 ni kita boleh terus lukis kepada bentuk kepada ni lah, lukisan ni lah dalam bentuk rajah ni. Okey. 3 ni maksudnya 3 yang berlorek. Okey. 10 ni ialah 10 bahagian semuanya. Bahagian semua. Okey. Jadi ada 10 kan? 5 di atas, 5 di bawah. Okey, ada 10 bahagian. Kemudian 3 dilorekkan oleh murid perempuan ni. 1, 2, 3. Okey. Jadilah 3/10. Okey, bagaimana pula dengan 0.7 ni? Ini cikgu kata kita kena tukarkan dulu 0.7. Kalau tak tukar pun tak apa. Kalau dah tahu, kalau belum tahu, ada kena tukar dululah. 0.7 kita tukar kepada pecahan. Okey, 0.7 sama dengan 7. Ambil balik 7 ni per dengan 10 lah. Sama macam kita tukarkan pecahan kepada perpuluhan. Dia terbalik je proses tu. Okey, 0.7 sama dengan 7 ni kita jadikan pengangka, kita perkan dengan 10. Itu maksud 0.7. Jadi 7/10 ni, 7 ni ialah bahagian berlorek. 10 bahagian semuanya. Okey, jadi dalam rajah yang murid lelaki ni lukis, dia ada 5 di atas, 5 di bawah, sama juga macam murid perempuan. Cuma yang berloreknya lebih lah. Ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bahagian. Jadi yang mana lebih besar? Sudah semestinya yang 7 bahagian itulah yang besar. Jadi dekat kesimpulan di bawah ni, dia gunakan 0.7 lebih besar daripada 3/10. Okey, ini dia gunakan kaedah lukisan. Okey, boleh faham Ada masalah tak dekat sini? ada. Okey, kalau tak ada kita teruskan. Okey. Okey, ataupun macam tadi jugalah. Tadi kan ada lukisan dengan garis nombor. Sekarang pun bila kita banding pecahan dan perpuluhan pun kita masih boleh guna dua kaedah. Satu yang guna lukisan dan satu guna garis nombor. Ikut situasi yang memerlukan mana satu. Kita perlu lukis ke atau kita perlu guna garis nombor. Okey, dalam garis nombor ni dia dah letak siap-siap dah. Okey, ini cikgu kata ni. 0.1 ni
ataupun 1/10 ni, dia terletak di antara sifar dan 1. Maknanya nombor-nombor sifar perpuluhan ni dia lebih kecil daripada 1. Dia lebih kecil daripada 1. Jadi dia duduk di antara sifar dengan 1. Dia tak sampai 1 pun nilai dia tu. Okey. Maknanya antara sifar dengan 1 dipecahkan kepada 10 10 senggat ni pula. Kan? Kita boleh tengok kat sini. Dia ada sifar peluang 1 sampai sifar peluang 9. Dan sifar peluang 1 sampai sifar peluang 9 ni pula dia samakan dengan apakah nilai pecahan dia. Iaitu sifar peluang 1 sama dengan 1/10, sifar peluang 2 sama dengan 2/10, sampailah sifar peluang 9 sama dengan 9/10. Okey. Sebab itu cikgu kata pecahan dan perpuluhan ni dia ialah benda yang sama, cuma bentuk yang berbeza. Okey. Nampak tak? 1/10 dia duduk bersama dengan sifar perpuluhan 1. Dia bukan duduk dekat senggat yang lain. Kalau macam sifar dengan 1, nombor sifar ni dengan nombor 1, dia duduk dekat tempat masing-masing. Dia bukan benda yang sama. Tapi 1/10 dengan sifar perpuluhan 1 ni, dia duduk di tempat yang sama. Seorang duduk atas, seorang duduk bawah. Sebab dia adalah benda yang sama. Cuma bentuk dia lain. Ni bentuk dia macam ada 2 nombor, ada garis tengah. Yang ini pula bentuknya ada titik. Dia adalah bentuk yang berlainan tapi nilai dia ialah sama. Okey. Sebab itu dia duduk dekat tempat yang sama. Dia tak boleh dipisahkan sebab dia ialah benda yang sama. Okey. Jadi kalau kamu tengok dekat sini, dekat bawah ni, A ni 1/10 sama dengan sifar peluang 1. Betul lah tu. 1/10 ni sama dengan sifar peluang 1. Dia ialah benda yang sama. Sebab itu dia kata sama. Okey. B sifar perpuluhan 8. Sifar perpuluhan 8 mana ni? Ni sifar perpuluhan 8 lebih daripada 3/10. Betul lah. Sifar perpuluhan 8 kan sama dengan 8/10. Jadi 8/10 dia lebih besar daripada 3/10. Okey. 8 lebih besar daripada 3. Okey. Jadi betul lah tu. Okey, jadi kita tengok yang C pula. Okey, C siapa boleh jawab? Sifar perpuluhan 2 berapa? Lebih daripada ke kurang daripada ke 5/10? Mana sifar perpuluhan 2? Okey, ni Kurang. sifar perpuluhan 2 5/10. Kurang ke lebih? Kurang. Bagus, kurang. Maknanya Kurang daripada sebab dia lebih kecil lah kan. Kita dapat tengok dekat garis nombor tu. Okey, kurang daripada 5/10. Okey. Cikgu, Apa dia, Afif? cikgu kelas habis pukul 9:30 ya? Ya. Okey. Okey, now D pula 4/10. 4/10 dengan sifar perpuluhan 6. Mana? 4/10 dengan sifar perpuluhan 6. Okey, nak letak apa kat situ? 4/10 lebih ke kurang? Kurang daripada. Yes, still kurang daripada. 4/10 ni kurang daripada, sebab dia duduk di belakang sifar perpuluhan 6, kurang daripada sifar perpuluhan 6. Alright. Mudah je kan? Yang penting kita tahulah macam mana nak mewujudkan garis nombor ni. Kalau kita Buat ke? jangan, tak payah buat pun. Ni kita bincang je. Kita tahu kita dapat buat garis nombor ni, bagilah jawab soalan apa pun kita boleh jawab. Okey. Jadi sampai sini saja. Okey, so ini je lah yang kita nak tengok untuk pagi ni. Okey, nanti tengah hari nanti kita akan sambung.
Jadi dekat sini ada cuba jawab kan. Okey, so ada dua Ada dua soalan lah. Satu dekat muka surat 14, satu dekat muka surat 13. Ni. Okey, so jawab dua-dua ada lagi 6 minit ni. Boleh jawab dua-dua ni dekat dalam buku tulis. Okey. Latihan dekat muka surat 13 dengan latihan muka surat 14. Cikgu kena color ke tak payah color? Kalau tak nak color, gunakan cara perempuan ni. Cara murid yang lelaki dengan perempuan ni, dia lurik. Kalau nak cantik, color. Kalau tak ada color, gunakanlah apa yang ada, iaitu kita lurik saja. Saya kena bawa ke buku buku tulis ke? Ya, buku tulis nombor 4 Jangan buat dalam buku teks. Buku teks tu tak boleh conteng. Buku tulis nombor 4. Ya. Saya bila cikgu nak stop ikut cikgu? Kenapa cikgu stop? Tak ada masa lagi. Yang tu buku surat berapa cikgu? Muka surat 13 dengan 14. Muka surat 13 tu dekat bawah tu ada. Muka surat 14 pun dekat bawah dia tu. Buat yang 13 dulu baru buat yang 14, okey? Cikgu nak kena salin yang cikgu tunjuk ni ke? Yang cuba jawab tu. Cikgu tak ada pun. Apa? Apa ada punya muka lah. Ush, apa yang tu tak dengar lah. Kita ni Nampak apa? Apa yang merangin tu? Kamu kat mana tu, Zafran? tak tahu. Ke kamu belakang kipas? Kipas tu tutup sekejap kalau nak cakap. Kipas. Tutup lah kejap. Kalau nak cakap, tak dengar. Apa dia? Tidur macam tu je. Buku surat berapa? Muka surat 13 dengan muka surat 14. Tengok dekat bahagian bawah tu, dua-dua tu ada latihan. Sikit je. Buat dua-dua tu. Okay. Terima kasih. Sama. Afi pun tanpa ada pun muka pun. Saja. Yap. Apa kena rambut saja. Kalau ada. Sambil tu boleh isi kehadiran Cikgu dah letakkan link. Boleh tengok dekat chat. Tulis yang bawah tu je ke? Ya.
Adam, siapa tu galakan tu? Saya sampai 9.30 ke kelas habis. Ya. Yeah. Okey, dah 9.30 Okey. Apa nama dah isi kehadiran belum? Belum. Isi dekat chat tu. Sudah. Kalau dah boleh left dan siapkan kerja tu Nanti 11.30 cikgu akan Okey, bye-bye. Nanti 11.30 cikgu akan sediakan bahan lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Bye, cikgu. Bye, everyone. Bye. Cikgu, saya siap lagi. Cikgu faham. Siap. Alah. Cikgu faham. Hani boleh tengok dalam buku teks lah ni. Terima kasih cikgu. Surat berapa? Muka surat 13 dan 14. Terima kasih cikgu. Sama-sama Rio. Bye. Bye. Cikgu, bye. Sebelum keluar isi kehadiran dulu, okey? Bye. Biar saya isi keadilan. Dah isi. Dah isi boleh keluar. Dan siapkan latihan, okey? Dah isi keadilan. Cikgu, tak ada pun yang ni. Apa yang tak ada? Ada lah. Jilid 2 lah. Hani. Ni buka jilid 1. Dua. Jilid 2. Satu lagi. Cari ke bawah ni. Kenapa?